So, sudah berbalik pada soal isu pengampunan ini, saya sependapat ataupun satu aliran fikiran dengan beliau, apakah logiknya ataupun munasabahnya pengampunan yang begitu segera nak diberikan kepada Datuk Seri Najib Abdul Razak. Memang beliau telah pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Jadi sebelum saya buat sedikit gurauan, sebelum pun beliau dapat merasai macam mana nikmatnya sebuah bilik penjara, tiba-tiba di luar sana sudah riuh randah untuk mendapatkan pengampunan. Saya juga bersetuju seperti mana kata Prof tadi, kita tidak rasa marah ataupun dendam atau apa kepada beliau ekoran daripada apa yang berlaku. Cuma kita nak persoalkan apakah logik ataupun nasabah proses pengampunan itu hendak diminta kepada beliau itu. Dan kalau kita lihat kepada 3 kes terdahulu yang dialami oleh Datuk Mokhtar Hashim, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dan juga oleh Datuk Harun Idris, saya rasa tak adalah secepat ataupun selekas apa yang nak dilakukan kepada Datuk Seri Najib ini. Jadi itu benda yang mungkin dijadikan perbandingan untuk mencari di manakah kemunasabah ini. Jadi saya rasa Prof boleh lagi lah melanjutkan lagi mengenai kemunasabah ini dari konteks mana. Saya tidak menemui kemunasabahannya perlu diberikan pengampunan, sedangkan kita tahu falsafah penjara itu sendiri adalah untuk memberi kesedaran kepada orang yang menghadapi hukuman itu. Jadi kalau itulah yang merupakan satu falsafah, kita kalau cuba nak menarik dengan sesegera mungkin falsafah penjara itu untuk memberikan insafan kesedaran itu tidak akan sampai. Itu pandangan saya secara bodoh dan dangkal lah, Prof. Mudah-mudahan. Barangkali kita elok kalau kita nak mengimbas dan berkongsi apa yang telah disebut oleh beberapa orang peguam. Contohnya bekas peguam negara Tan Sri Abu Talib Osman yang sebenarnya memang yang mendakwa Mokhtar Hashim dan juga Datuk Harun ialah Tan Sri Abu Talib sebagai peguam cara dan juga kemudian peguam negara, dan dia kata kena masuk dulu. Jadi bekas peguam negara kata kena masuk dulu, kena rasa dulu, seolah-olahnya lah kan. Kemudian kalau disebut soal sebab dia ni nak digambarkan sebagai orang yang teraniaya, terutama oleh anak beliau Nuriana tu kan, jadi daddy ni telah pun dianiaya. Cuma kalau kita bandingkan, sebelum itu saya nak sebut apa yang diungkap dan diuraikan oleh peguam Hanif Katri beberapa malam yang lepas. Sebab dia respon tentang soal kononnya beliau tidak diberikan keadilan di mahkamah dan sebagainya. Jadi Hanif Katri telah membuat satu urutan kronologi satu demi satu daripada bulan April dan akhirnya Hanif membuat kesimpulan bahawa apa yang dikatakan sebagai ketidakadilan ataupun tidak adanya ruang itu adalah merupakan sesuatu yang ditempah oleh pasukan Najib sendiri dengan menukar peguam dan sebagainya, bukan? Jadi beliau kata apa yang dirasai oleh oleh bekas PM ini ialah sesuatu yang dimintanya sendiri. Jadi istilahnya dia kata you are the author of your own misfortune, maknanya kamu sendiri yang menggali lubang ini dan kamu masuk ke dalam. Sekarang kamu nak salahkan orang. Jadi kita tengok balik apa yang berlaku kepada kawan kita ini yang dengan jolonya, dengan buat filem di Hollywood, dengan macam-macam lah kan. Ada yang parti tertentu yang menerima duit dan sebagainya. Berbanding dengan Datuk Seri Anwar yang dipukul, dikejar, lari ke Turki dan sebagainya. Ada tilam turun naik, ada hakim yang digelar hakim gula-gula hack dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi apa yang cuba nak diungkapkan ataupun nak cuba dijual sebagai simpati oleh anak dia itu tidak sama dengan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar pada tahun 1998 atau 9 tahun dipukul dalam lokap. Dan semua ketua polis negara, peguam negara dan kehakiman waktu terlibat secara langsung untuk berkonspirasi menjatuhkan beliau. Ini tidak berlaku sekarang. Bahkan beliau boleh pergi ke mahkamah dengan begitu cantik, dengan baju cantik apa semua, tak pakai baju lokap, tak digari.
Jadi penganiayaan dan juga kezaliman apa yang sudah berlaku pada dia? Ya, tak ada kan? Orang nak tengok dia pakai baju kuning kan, tapi iyalah pada kita itu soal pihak berkuasa. Tapi kalau nak menyebut soal dia teraniaya, tak ada, tak nampak. Ya. Itulah Prof, saya melihat usaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib melalui proses pengampunan ini, saya lihat ianya bukan dibuat oleh rakyat akan undi, tetapi oleh partinya sendiri. Ya, yang kebetulan yang kalau tengok beberapa yang lepas yang duduk di pagar itu budak-budak saja. Oh ya. Presiden UMNO pun tak ada, YB dia pun tak ada, menteri-menteri pun tak ada. Jadi sudahnya siapa yang sebenarnya dan yang terbaru 4 hari dan termasuk hari ini mungkin petition itu hanya mendapat sekitar 10 ke 12 ribu sahaja. Petition untuk mengampunkan pengampunan. Jadi maknanya kempen ini macam tak laku berbanding dengan satu lagi kempen yang diteraju oleh Bersih yang kita difahamkan mendapat lebih 100 ribu. Jadi mana kalau satu orang yang kata ampunkan dia, ada 10 orang kata jangan. Jadi saya bimbang kempen ini menjadi sesuatu yang akhirnya sokong bawah. Ya. Macam mana Ustaz? Ya. Tak, lagi saya tengok Prof, dia usaha nak mengampunkan Datuk Seri Najib ini dilakukan oleh partinya sendiri berbanding dengan Datuk Seri Anwar dulu dilakukan oleh rakyat. Sebab waktu itu beliau tidak ada lagi parti. Beliau tidak ada lagi, beliau ada lagi parti keadilan, tapi sudah ada suara untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila benda ni diurus, diorganiskan oleh parti, nampak sangatlah benda ni dibuat atas kepentingan politik. Yalah, kalau Datuk Seri Anwar pun kepentingan politik juga, tetapi lebih pada kepentingan politik rakyat. Tapi ini saya lihat kepentingan ini adalah kepentingan satu golongan dalam UMNO. Sedap selepas Datuk Seri Najib dipenjarakan, telah menjalani hukuman penjara dan merasai nikmatnya sebuah malam di Puan Kajang, saya lihat tidak ada satu kenyataan secara solidariti daripada pimpinan UMNO. Ini sebahagian saja yang menyuara, dan ia beriau untuk memberikan syarat kepada Ismail Sabri timbalan Presiden UMNO. Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi. Jadi ialah timbalan sendiri tidak berbunyi, naik Presiden tidak sekata dengan beliau. Ini menunjukkan saya rasa usaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib ini bukan dari kuasa daripada akar umbi rakyat, tapi daripada segelintir dalam UMNO itu sendiri. Jadi atau kalau mereka ketakutan juga yang tak mau keluar menonjol atau memimpin gerakan dan petition ini, mereka sendiri takut masa depan mereka. Itu sudah tentu, itu sudah tentu sekali. Sebab sudah ada dulu kan kita tengok bekas Menteri UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said. Waktu dulu dia bukan main lagi menentang Datuk Seri Najib, isu 1MDB dan sebagainya. Tetapi bila sekarang ini dia melihat wave itu sudah berpihak dalam UMNO, sudah berpihak kepada Datuk Seri Najib, dia sudah kona ucapannya dalam sewaktu majlis taklimat baru ini. Jadi ini sikap politik yang begini, politik yang tidak ada prinsip, inilah sukar untuk kita malang sekali untuk kita orang Melayu untuk melihat satu politik yang sejahtera, yang murni dan sebagainya. Jadi kalau ada yang sebahagian daripada UMNO itu mereka tidak berani untuk menunjukkan sikap segini selepas wave dalam UMNO itu sendiri untuk membela Najib itu sudah kuat. Tapi sebelum ini benda ni tak berlaku seperti ini apabila adanya usaha untuk buat pengampunan ini. Satu perkara lagi, usaha untuk buat pengampunan ini juga bukan saya cemburu atau apa dah. Yang semua anak-anak Najib Tun Razak sudah berhimpun, termasuk Rosmah Mansur sudah berhimpun di PWTC. Yang sebelum ni dia membisu. Tak ada sentuh apabila senyap sudah lama makcik Rosmah ni, dia tak nak panggil Rosmah tu, dia suruh panggil makcik ke anti ke. Sudah lama anti Rosmah ni sudah diamkan diri, tapi tiba-tiba timbul kembali di WPTC. Dan kali terakhir dia muncul di khalayak, Prof, kalau tak silap saya adalah waktu timbulnya isu Datuk Seri Najib berpoligami. Dalam hak ini juga dia muncul berada dengan Najib untuk menambahkan dia masih menguasai Datuk Seri Najib. Satu. Yang keduanya, solidariti daripada keluarga Datuk Seri Najib sendiri. Saya tengok tidak ada pernyataan atau simpati pada adik-beradik sendiri. So atau mungkin terutama Nazir Nazir. Mungkin saya terlepas dalam hal ini Prof boleh ralatkan saya, tapi saya lihat tidak ada satu pernyataan yang menyatakan simpati atau apa ataupun
susah untuk saya nak buat nak buat judgement mengenai. Okey, saudara. Tadi masa kita minum tadi, saudara ada sebut soal seolah-olah isu petisen pengampunan ini semacam digerakkan untuk mengalih atau menutup fokus rakyat kepada isu skandal kapal TLDM, LCS. Mungkin itu satu sisi politik yang menarik untuk dihurai. Itu saya nampak begitu. Kenapa mereka kluster Mahkamah dalam UMNO begitu beria untuk membawa isu pengampunan ni, walaupun Datuk Seri Najib duduk tak sampai sebulan lagi ataupun tak sampai 1/3 daripada hukuman itu, kerana dia nak melindungi isu skandal LCH yang sekarang ni, LCF yang sekarang ni masih lagi belum dituntas lagi. Jadi kalau sebelum Datuk Seri Najib di penjara, isu skandal itu menjadi isu yang boom, isu yang meroakkan gelombang politik di Malaysia. Jadi sekarang ni apabila beliau di penjara, mana isu itu telah perlahan telah tenggelam. Jadi ada di sini motifnya. Isu ni bukan semua ahli UMNO itu bersetuju untuk memberi pembebasan kepada Datuk Seri Najib. So kita tahu semua, dia tak payah menyongkari siapa. Tapi isu ini adalah untuk mengambusi isu skandal kapal perang yang tidak boleh berperang itu bacaan saya kepada apa yang berlaku sekarang. Maknanya di sini sekali lagi bahawa isu ini bukan atas keikhlasan, atas rasa simpati, atas rasa sayang kepada Datuk Seri Najib, tapi sayang kepada parti takut ditenggelamkan oleh kapal dia apabila sampai pilihan raya nanti, isu kebangkit. Dan bagaimana dengan baru ni yang taklimat khas yang berlangsung minggu lepas yang dikatakan soal ketua bahagian yang mengamuk tak dapat jadi calon itu? Itu pun isu lain, satu isu yang panas dalam UMNO. Dan memang kalau kita perhatikan daripada dulu lagi, ini rutin UMNO bila nak pilihan raya memang gaduh lah, semua nak jadi calon kan. Jadi mungkin isu petition ni sengaja dinaikkan untuk menenggelamkan isu tadi itu, kan. Kemudian Perdana Menteri dah di mana? Kan? Jadi nampaknya isu ni daripada satu sudut tidak menguntungkan UMNO juga, kan? Sebab Perdana Menteri walaupun ini bukan kerajaan UMNO tapi daripada UMNO yang telah didesak untuk supaya bubar segera, dan dia nampak begitu macam acuh tak acuh, bukan? Dalam isu yang ini pun saya fikir dia pun kita tak tahu di mana Perdana Menteri ini. Dan dalam soal LCS dia menyah dia mengizinkan supaya dokumen itu dibuka, dan di SPR pun klasifikasi kan, dan diklasifikasi kan dokumen supaya boleh jadi dokumen umum, boleh dibaca. Itu kita tengok itu ialah jelas permainan politik timbalan Perdana Menteri. Jadi di sini inilah masalah yang sedang dihadapi oleh UMNO sekarang. Maka mereka terpaksa buat satu isu lain untuk menenggelamkan segala isu-isu itu yang boleh memakan diri UMNO sekiranya dia ada ke wilayah. Isunya ialah terbaik isu meminta pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Jadi sebab tu bila timbul isu sekarang ni, dan ini pula terheret kepada pembangkang sama. So saya tengok pembangkang bila isu pemenjaraan Datuk Seri Najib ini, mereka tidak lagi bercakap soal